Yang ini kita akan slot in dekat kita punya ZV-1. Contoh bawah tu ada wayar. So bila kita ni, so kita boleh rakam. Dan yang orang kata apa, yang type A ni kita boleh letak dekat kita punya charger lebih kurang macam ni. So ini adalah salah satu fix yang paling berguna untuk you guys, sebab saya dah pernah test rakam lebih daripada sejam, lebih daripada 2 jam, dah pernah buat live stream, masih lagi okey. Cumanya korang kena particular sikit bahagian voltage dummy battery khusus kepada NP-BX1 sebab hello, selamat datang ke Cikgu Uluan, siapa degil, saya Rotan. Hari ni kita nak sembang sikit berkenaan dengan betapa sucksnya bateri Sony ZV-1. Memang sucks gila gang. So bateri dia adalah jenis NP-BX1. So kalau korang tengok, ini adalah original bateri dia, NP-BX1. Saya rasa harga original 100 lebih, 150 macam tu. Dan dia hanyalah berkapasiti 1240 mAh. Dan kalau original bateri ni, kalau kita rekod Full HD 25 frames per second, kita boleh dapat lebih kurang 50 minit sahaja. Tapi kalau kita shoot 4K, kita boleh dapat lebih kurang 40 minit sahaja, right? So masalah dia adalah lagi-lagi bila kita shoot dekat luar lah. So bila kita shoot dekat luar, kita tak boleh nak charge kita punya bateri kan. Let's say lah kita gunakan ini bateri daripada Enduro. Saya ada juga bateri yang boleh charge 3 terus. Yang ini daripada Kingma, right? So bila kita dekat luar, tak ada charging outlet, power bank pun kita tak bawa. So 40 minit bang, satu. Kau gila ke apa? So untuk solution yang pertama, saya suggest, yang ini style old school sikit lah, in which korang kena beli banyak gila bateri. Kalau korang tengok ni, saya ada lebih kurang 5. Saya ada 5 bateri NP-BX1 ni. Kau tengok. Wah, ini boleh meniaga Ini bukan apa orang kata makanan coklat lah. Ini bateri yang saya rasa 5 ini sahaja mencecah, I would say secara kolektif RM250 tau. Dan let's say lah kalau setiap satu paling busuk pun dia tahan lebih kurang 40 minit saja. So 5 kali 40 minit baru 200 minit, which translate into berapa? Lebih kurang ni lah. Saya tak calculate lagi, tapi dalam editing kata let's say lah dalam 2 jam setengah hingga 3 jam sahaja maksimum, which is okay lah for me. Tapi yang annoyingnya, bila korang nak orang kata record lebih daripada 3 jam, so apa yang korang kena buat adalah lepas habis dalam 2 bateri, so apa yang korang kena buat adalah korang kena charge terus lah 2 bateri yang dah habis tu, ataupun lagi cantik, 1 bateri habis, charge kalau korang jumpa power plug dan juga charger lah. Tapi kalau korang pergi mendaki bukit tu semua, mana nak cari power plug, betul tak? Dan satu lagi problem yang saya punya Kingma ni, walaupun dia ada kebolehan untuk charge 3 bateri NP-BX1 ni, tapi let's say lah kalau korang nak charge secara mobile dan korang hanya ada power bank lah kan, so kita pun cucuk lah gunakan kita punya power bank, tak kisahlah power bank apa-apa. And then bila kita cucuk dia tak keluar langsung orang kata apa, charging indicator. Untuk USB-C, yang ni saya cucuk USB-C sebab ada 2, USB-C dan juga micro USB. Tapi yang peliknya, kalau saya cucuk gunakan micro USB, tengok kadang-kadang dia tak masuk, kadang-kadang dia masuk. So saya cuba sekali lagi. Manalah tahu saya salah letak ke apa kan. I don't know what's going on with this one, but itulah yang menjadi annoyances lah untuk saya. Di mana setakat ini kalau charging yang daripada pihak Enduro, okey. Contoh okay, so saya letak 2 bateri ni. Tak sini satu, tak sini satu. Cumanya kelemahan dia adalah micro USB guys So micro USB kalau korang tengok kat sini, so bila kita charge barulah keluar. Dan kelebihan Enduro, kita boleh tahulah charging indicator dia berapa. Contoh, satu lagi bateri ni dia sikit lagi nak habis, satu lagi dah habis. Kalau Kingma ni, dia hanya ada warna hijau, dia ada warna merah semata-mata. Kalau kita charge guna charger, okey, ni warna hijau maksudnya dia penuh Tapi kelemahan Kingma ni dia loose tau. So macam tengok, dia dah macam loose tau. So dia tak betul-betul lekat, melainkan dekat bateri yang original. So bateri original dia okey sikit. Dia macam tegap sikit lah. So dia tak mudah dangling lah. So solusi kedua macam mana Cikgu Luan? Solusi yang kedua adalah, kalau korang tengok dekat kita punya ZV-1 ni, dia pakai micro USB, which is agak lama lah teknologi ni. I wish it was USB-C. So macam biasalah, kita akan ambil this micro USB dan kita cucuk macam biasa. So dia akan jadi lebih kurang macam ni lah kan. So boleh plug dekat laptop, PC, ataupun korang boleh plug dekat apa-apa charger lah. Yang ni datang daripada McDodo. So yeah. Cumanya kalau korang tengah charge, make sure pergi kat menu dan onkan USB power supply untuk make sure kata apa, ada aliran
elektrik yang masuk dan dia charge sekali. Kemudian option yang kedua, korang kena cari auto power off temp. Daripada standard, korang kena ambil high. Sebab kalau korang tak onkan benda ini, nanti dia akan auto shutdown sebab dia rasa macam body ZB-1 tu terlalu panas, so dia auto shutdown. So kita tak nak benda tu. But yet again, dia ada limitation tau. Sebab wattage dia tu, sambil dia charge, sambil kita record 4K pula, dia akan depleted selepas, tak silap saya, lepas daripada sejam 2 jam, kita dah boleh nampak dah percentage bateri tu turun. Lagi-lagi gunakan 4K. Dan selepas saya test tu semua, sejam pertama okey. Bila dah masuk 2 jam, saya dah start nampak dia punya battery percentage tu dah turun. Itu saya shoot Full HD 25 frames per second. Tapi kalau saya tukar 4K, kemudian dia hanya bertahan hanyalah 20 minit sahaja. Until ZV-1 dia kata battery exhausted, something like that lah, lebih kurang. Dan ini pun berlaku juga ketika mana kita stream. So kelebihan Sony ZV-1 juga, kalau kita pakai micro USB cocok dekat laptop, kita boleh gunakan kamera ni sebagai webcam. So pun masalah yang sama juga, sebab saya pernah buat live stream selama 2 jam. Dan bila dia buat 2 jam tu, saya dapati bateri tinggal separuh lah, lebih kurang macam tu. By crook dia akan habis juga. Tapi kalau korang nak semata-mata shoot 2 jam, okey lah. Tapi kalau macam korang ni streamer yang jenis live stream 3, 4, 5, 6 jam ni semua memang tak padan langsung lah. So nak buat macam mana ni Cikgu Ruan? Teruk betul Sony ZV-1. Yang ni antara yang saya tak minat sangat lah, Sony ZV-1. Solution yang ketiga adalah kita gunakan what we call dummy battery ataupun power adapter lah. So kalau korang tengok yang this one, kan, ini adalah dummy battery untuk NP BX1. Dia ada juga dia punya ni pemprosesan power adapter dia. Mana tu? Tu dia. Tu dia. Okey. Ini apa benda Cikgu Luan? So yang ini sebenarnya dia macam nak menggantikan bateri kita. Yang ini kita akan slot in dekat kita punya ZV-1. Contoh So saya buka dia punya flap dan saya masukkan. Dia macam bateri kan. It's just that nanti bawah tu ada wire. So bila kita ni, so kita boleh rakam. Dan yang orang kata apa, yang type A ni kita boleh letak dekat kita punya charger, lebih kurang macam ni. So ini adalah salah satu fix yang paling berguna untuk you guys, sebab saya dah pernah test rakam lebih daripada sejam, lebih daripada 2 jam, dah pernah buat live stream, masih lagi okey. Cumanya korang kena particular sikit bahagian voltage dummy battery khusus kepada NP BX1, sebab tak silap saya dalam kotak dia kata kita kena ngamkan dengan yang ada 5 volt, 5 volt So maksudnya kalau kurang pun tak boleh, tiba-tiba dapat 2 volt kan, pun tak boleh. Kalau lebih, let's say korang dapat 17 volt, ada 17 volt, 15 volt, so berkemungkinan korang punya Sony ZV-1 ini mungkin orang kata apa, istilah bahasa Inggeris dia fried, hangus lah, saya cakap hangus. Dan bila saya buat research kat internet, adalah beberapa orang yang orang kata apa, tersalah letak power plug kan. Power plug dia macam 15 volt, 17 volt tu semua, menyebabkan kamera dia terus mati. So korang kena hati-hati sikit lah. Itu point number 1 yang korang kena jaga. Make sure dia 5 volt. Macam mana nak tahu 5 volt ataupun tak? Biasanya dekat kita punya charger, kalau korang tengok yang this one kan, so dia ada bagi tahu tau input dan output dia. So kalau korang tengok 5 volt tu okey lah tu. Biasanya charger standard macam ni, biasanya 5 volt tu standard lah. Sama juga dengan power bank. Yang ni saya punya Yobao. Sama je, dia standard 5 volt. Tapi korang kena double check. Manalah tahu kan tiba-tiba power bank korang tu memang boleh jump start bateri bateri kereta tu. So saya assume voltage dia agak tinggi lah. Dan problem yang kedua adalah korang nampak bateri tu bawah ni kan sepatutnya boleh tutup. Tapi masalahnya bila sudah ada wire dekat sini, so menyebabkan dia jadi insecure lah. So takut-takut macam kalau korang ni jenis sentiasa bawa ke sana kemari tu semua, so bateri dia jatuh kan. Sambil rekod sambil lah dia terjatuh tu semua. Dan saya rasa macam maybe sebab dummy bateri ni memang binaan dia tu tak berapa nak kukuh lah guys. Saya rasa macam tak tahu lah, plastik dia memang rasa very very insecure gila lah. Saya tak berapa nak berkenan sangat lah build quality yang this one. Provided that harga pun murah. So korang kena hati-hati jugalah. So macam mana nak selesaikan masalah ini? Biasanya orang bila dah lebih kurang macam ni kan, so ada beberapa orang yang jenis macam akan drill bawah ni. Dia macam drill dan akan allow wire tu tak dangle lah. Tapi memandangkan ZV-1 saya ni baru, so takkan saya nak drill ke apa-apa kan. Kenapa dia orang drill juga? Sebab kadang-kadang ada beberapa model kamera tu dia memang kena tutup juga dia punya flap ni. Kalau tak nanti kamera kita tak dapat nak on. Tapi kalau ZV-1 okey je sebenarnya. So mungkin korang boleh pakai getah kot kan, getah lepas tu letak kat sini. So bolehlah jadi macam ni sikit. So agak secure jugalah. But again itu up to you lah korang nak selesaikan macam mana.
saya tak berapa nak kisah sangat sebab saya jarang gunakan dummy battery ni. Sebab saya jarang rekod lebih daripada 2 jam. Sangat jarang lah. Kalau saya shoot video Cikgu Uluan pun hanyalah semata-mata below than 1 hour. Lebih kurang macam tu. So saya okey sajalah gunakan bateri. Dan segala aksesori yang saya cakap tadi, bateri, charger bateri, kalau korang nak beli, link pembelian semuanya ada dekat dalam video description saja. Dan saya nak tanya you guys, antara 3 solution ni, yang mana korang pernah try dan yang mana best untuk you guys? Korang boleh komen dekat dalam ruang komen di bawah. Itu saja daripada saya. Apa lagi you guys nak tahu berkenaan dengan video editing dan video shooting tu semua, korang boleh roger dalam ruang komen di bawah supaya saya boleh buat video upon request you guys. Itu saja daripada saya. Saya Cikgu Uluan, Supergale, Sekatan.